Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan ini, sempena malam nisfu Syaban, saya ingin berkongsi 4 fasa dalam kehidupan saya ini yang pernah saya lalui berkenaan dengan malam nisfu Syaban. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, fasa pertama, zaman saya sekolah dulu ke apa, memang nakal-nakal seperti mana budak biasa. Jadi saya teringat bila malam nisfu Syaban, lebih kurang bila sudah masuknya waktu maghrib, pakcik saya ke makcik saya ke akan telefon memperingatkan kami adik-beradik ataupun ahli keluarga untuk membaca Yasin 3 kali sempena malam nisfu Syaban. Membaca kali pertama, lepas tu berdoa panjang umur, kali kedua, kemudian berdoa murah rezeki, baca kali ketiga, kemudian berdoa apa-apa lain yang kita nak. Saya, ya pakcik, ya. Tapi lepas tu tak buat pun. Okey, tak buat pun. Ini fasa pertama je lah. Pakcik telefon, kita pun angkat, ya. Dulu telefon bukan handphone tau. Telefon yang gerak-gerak. Ini fasa pertama saya. Fasa kedua tahun 90-an bila saya sudah pun mula bekerja sebagai seorang juruterbang, di mana ketika itu saya mula memberi perhatian kepada agama dan mula mempertingkatkan penghayatan saya terhadap agama. Maka pada ketika itu saya mula mengamalkan apa yang biasa diamalkan oleh masyarakat kita, yang kita sebut sebagai sunnah Malaysia ataupun sunnah masyarakat kita, dan termasuk di antaranya ialah menghidupkan malam nisfu Syaban dengan membaca Yasin 3 kali. Okey, dan kali ini tak perlu pakcik ke makcik ke yang peringatkan. Saya sendiri yang tahu dan saya sendiri yang mengamalkannya. Dan pada fasa ini bukan sekadar nisfu Syaban je. Yang lain-lain pun macam biasalah. Macam sebelum ni saya ada cerita, saya menghadiri majlis tahlil, menghadiri kenduri arwah. Pernah juga cuba menganjurkan kenduri arwah tapi tak menjadi. Apa lain ya? Saya juga mengamalkan selawat syifa, selawat tajriyah, selawat nariyah dan sebagainya dan sebagainya. Sebagaimana biasa. Okey, ini fasa kedua saya. Fasa pertama malas, tak baca langsung. Fasa kedua semangat dan antaranya pada malam nisfu Syaban saya juga membaca surah Yasin 3 kali. Kemudian fasa ketiga. Nak masuk fasa ketiga ni payah, banyak konflik. Lama tempoh dia. Yang fasa pertama nak masuk fasa kedua tu saya rasa tak lama sangat. Fasa kedua nak masuk fasa ketiga ni lama. Apakah fasa ketiga? Fasa ketiga ialah apabila saya belajar agama, menghadiri kelas-kelas daripada ustaz-ustaz sunnah di Lembah Kelang ini. Saya mendapat tahu bahawa pada malam nisfu Syaban ni tak ada apa-apa ibadah yang khusus tentangnya. Tak ada apa-apa ibadah yang special tentangnya. Bahkan pada malam ini tidak pun dianjurkan kita untuk memperbanyakkan ataupun menghidupkan malam ini dengan ibadah. Susah tu nak masuk fasa kedua ke fasa ketiga. Dan seperti biasa, seperti mana yang mungkin sebahagian tuan-tuan dan puan-puan juga, saya juga pada saat ini beralasan sebagaimana kebiasaan orang beralasan. Alah, takkan ustaz-ustaz tu tak tahu kot. Dia orang tu lagi pandai. Dia orang pun belajar dengan para ulama' juga. Kan? Ataupun, ya, Nabi tak buat. Tapi Nabi tak kata jangan buat. Saya tahu. Saya pun berhujah dengan tu kat dulu. Kemudiannya, apa lagi? Bid'ah ke? Tak apa. Ada bid'ah hasanah. Bukan semua bid'ah dolalah. Ada bid'ah hasanah. Apa lagi? Apa salahnya? Kan baik. Bukan buat apa kita baca surah Yasin, sebahagian daripada Al-Quran. Daripada termenung, daripada pergi tengok konsert ke apa ke, alangkah baiknya kita hidupkan malam ini dengan membaca surah Yasin. Jadi tuan-tuan dan puan, saya dulu fasa kedua, walaupun saya menghadiri kelas-kelas yang menceritakan, yang mengajarkan bahawa ia adalah sesuatu yang bid'ah, yang tidak ada dalilnya, Nabi SAW, para sahabat pun tidak pernah menghidupkannya. Tapi itulah sebab nak beralih ke fasa ketiga tu, payah, lama, bukan sekejap, bukan pergi satu kuliah, lepas tu dengar tau, beberapa tahun juga tu. Sebab, yalah, malam nisfu Syaban, sehari 2-3 malam sebelum tu menghadiri kelas ke apa, dah bincang tentang malam nisfu Syaban.
dengar macam okey je kot nak amalkan, apa salahnya surah Yasin kan. Jadi lepas tu malam nisfu Syaban betul habislah benda tu pun surut. Kemudian tahun depan datang balik malam nisfu Syaban. Sekali lagi timbul isu ni. Sekali lagi akan ada di kalangan ustaz-ustaz yang berkata, ya, ayuh kita menghidupkan malam nisfu Syaban dengan membaca surah Yasin 3 kali. Saya pun pada fasa kedua ni tak suruh pun, ya, saya akan hidupkannya. Tetapi kemudian saya menghadiri kelas. Dan menghadiri kelas, mendengar ustaz-ustaz tersebut mengajar. Tapi lambat laun, bila saya sendiri mengkaji perkara ni, saya mendapati yang hujah-hujah pihak ketiga tu, atau bukan pihak ketiga, hujah-hujah yang nak menarik saya masuk ke fasa ketiga ni, sebenarnya lebih kuat. Sebab dia bid'ah hasanah, bid'ah dolalah, tetapi apabila para ulama membahagikannya kepada bid'ah hasanah, yang mereka masukkan bukan membuat ibadah baru, tetapi yang mereka masukkan ialah seperti pembukuan ilmu-ilmu Islam, pembahagian ilmu-ilmu Islam kepada ilmu tafsir, hadis, fiqh dan sebagainya. Itu yang mereka masukkan dengan bid'ah hasanah, bukan buat ibadah baru. Okey, kemudiannya Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Nabi dah kata jangan buat, iaitu Nabi kata jangan buat benda baru dalam agama. Okey, itu larangan bid'ah Nabi tu dia cover semua. Sebab Nabi SAW mustahil bagi baginda pada zaman baginda hendak menyenaraikan setiap satu akidah dan ibadah baharu yang mungkin akan dibuat oleh umatnya dalam tempoh 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 1 kurun, 2 kurun, 3 kurun, 3 kurun, 4 kurun, 5 kurun akan datang. It will be endless, it will be limitless. Sebab bid'ah ni, selagi mana seseorang itu menganggap dirinya layak mensyariatkan sesuatu akidah yang baru, layak mensyariatkan satu ibadah yang baru, maka bid'ah ni dia tak ada hadnya. Selama itulah ia akan berkembang dengan pelbagai akidah dan pelbagai ibadah yang baru. Maka Nabi SAW kalaulah baginda pun mendapat wahyu untuk menyenaraikan bid'ah tersebut, it will be endless, tak habis-habis cerita. Sebab antara Rasulullah SAW sehinggalah kiamat, tempoh masa tu, umat Islam ni selagi mana mereka guna kreativiti, selagi mana mereka guna nafsu untuk mereka cipta akidah dan ibadah yang baru, selagi itulah akan ada bid'ah. Hampir mustahil untuk disenaraikan semuanya. Maka baginda menggunakan satu lafaz yang kita kata cover semuanya. Satu ucapan yang cover merangkumi semuanya. Iaitu setiap perkara baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan itu tempatnya dalam neraka. Jadi, okay, make sense. Kemudiannya apa? Daripada kita menghadiri konsert ke, buat benda-benda lara ke, kan lagi bagus baca surah Yasin. Okey, bila dikatakan jangan menghidupkan malam nisfu Syaban dengan sesuatu ibadah tertentu, bukanlah disuruh yang sebaliknya ya, untuk membuat perkara-perkara lara yang lain. Tak, you just continue your life as per normal. You just do, ataupun anda meneruskan malam anda sebagaimana malam-malam yang lain. Bukanlah malam nisfu Syaban tu suruh pergi tengok konsert. Bukanlah malam nisfu Syaban suruh pergi buat maksiat. Tak, ini seperti biasa. Jadi, hujah-hujah tersebut, saya fikir-fikir, betul juga tu. Tapi nak bagi tahu daripada fasa kedua, fasa ketiga ni lama. Okey, lama juga, banyak berperang dalam diri sendiri, banyak duk fikir, banyak berdoa kepada Allah agar diberi hidayah. Dan lama-lama, saya mendapati hujah-hujah untuk yang menarik saya ke fasa ketiga ada lebih kuat, lalu saya pun masuk ke fasa ketiga. Yang ini tidak ada apa-apa amalan yang khusus untuk malam nisfu Syaban. Kalau ada yang nak membuatnya, maka itu termasuklah bid'ah, termasuklah satu perkara yang baharu dalam agama. Okey, baik. Tetapi saya ni budaya mengkaji, terus mengkaji. Lalu saya menemui satu pandangan lain pula daripada Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah, di mana beliau menerangkan di sisi generasi salafus soleh, yang ini generasi awal umat Islam, terdapat sekumpulan ataupun sekelompok daripada mereka
yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah yang sememangnya disyariatkan. Poin penting ya, yang sememangnya disyariatkan. Bukan mereka buat satu ibadah yang baru. Bukan mereka buat solat sunat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Bukan mereka berzikir qul huwallahu ahad 1000 kali. Tak. Mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan solat-solat yang memang disyariatkan, solat-solat sunat yang memang disyariatkan, dengan membaca Al-Quran ke, dengan berdoa ke. Lalu jumpa pandangan keempat ini, maka saya bukan pandangan keempat. Pandangan yang baru ini, maka saya masuk ke fasa yang keempat, di mana jika sebelum ini saya berkata tidak boleh menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan apa-apa ibadah langsung, tetapi sekarang ini saya masuk fasa keempat, di mana saya kata jika seseorang itu hendak, dia boleh menghidupkan malam nisfu Sya'ban asalkan dia menghidupkannya dengan ibadah-ibadah yang sememangnya disyariatkan. Jika seseorang itu tidak mahu menghidupkan pun boleh, sebab apa yang dinukil oleh Imam Ibn Taymiyah itu juga disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, juga disebut oleh Imam Al-Qastalani dan sebagainya ya. Itu hanyalah amalan sekelompok ataupun sekumpulan daripada di kalangan generasi salafus soleh. Bererti ramai yang lain, ataupun kita kata sekelompok tu mungkinlah 10-20%. Mungkin ya 10-20%. Bererti another 80% did not do anything pada malam nisfu Sya'ban. Sebab bagi mereka malam itu, meskipun ada satu riwayat yang paling kuat yang menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan makhluknya pada malam ini dan pada malam nisfu Sya'ban ini dan mengampunkan mereka semua kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang saling bermusuhan. Itu hadis yang paling kuat yang menerangkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis tersebut, tidak dianjurkan kita untuk menghidupkan malam ini dengan sesuatu ibadah. Maka kerana itulah, majoriti daripada kalangan generasi salafus soleh tidak melakukan apa-apa aktiviti ekstra, aktiviti ibadah yang ekstra pada malam nisfu Sya'ban, kecuali sekumpulan, kecuali sekelompok daripada mereka. Maka pada fasa keempat ini saya seperti lebih berlapang dada kepada sesiapa yang ingin menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sekali lagi saya ulangi, dengan ibadah-ibadah yang sememangnya disyariatkan, dengan solat-solat sunat yang memang berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih. Pun begitu, saya tidak menghidupkannya sebab itu hanyalah perbuatan daripada sekelompok ataupun sekumpulan generasi salaf. Banyak kali dah saya ulang ni. Jadi ada 4 fasa. 4 fasa. Fasa pertama, malas-malas, nakal-nakal, tak buat apa pun lah. Fasa kedua, bersemangat dalam mengamalkan agama. Dan saya mengamalkan seperti apa yang biasa diamalkan oleh masyarakat kita, umat Islam kita. Fasa ketiga, bila saya mendapat tahu ia sebenarnya adalah satu bid'ah. Nak masuk tu susah. Sebab tu saya sebenarnya faham dalam video-video saya ataupun buku saya menerangkan amalan ini bid'ah, akidah ini bid'ah. Kalau tengok di bahagian komen, ada yang membantah dengan alasan-alasan yang kan ulama' dah bagi kepada bid'ah hasanah. Siapalah engkau nak berkata sedemikian. Banyak ulama' lain berkata boleh, banyak ustaz lain berkata boleh. Ataupun mereka yang berhujah, ya Nabi tak buat, Nabi tak kata jangan buat dan sebagainya dan sebagainya. Saya baca semua tu saya faham. I have gone through it. Saya telah melaluinya sendiri dengan pengalaman saya. Jadi saya hanya, walaupun saya baca komen tu, saya tak klik apa-apa ke, tak ada reply apa-apa ke, cuma saya berharap mereka ni terus mengkaji dan insya-Allah akan jumpa. Akan jumpa bahawa sunnah Nabi SAW itu sebenarnya lebih utama daripada sunnah masyarakat. Sebab kadang-kadang, ataupun most of the time, kebanyakan kalinya, susah nak beralih daripada fasa 2 ke fasa ketiga ni, daripada fasa sunnah masyarakat kepada sunnah Rasulullah. Bukanlah alasan-alasan itu, bukanlah dalil-dalil yang dikemukakan itu, tak. Tetapi untuk mengakui bahawa yang apa kita lakukan selama ni adalah salah. Takkan aku dah buat benda salah selama ni. Takkan aku dah buat benda sia-sia selama ni. Itu yang sebenarnya yang berat. Bukanlah kisah sangat, ustaz-ustaz semua duk cakap boleh, apa pasal kau cakap tak boleh? Tak, itu semua secondary. The main reason, sebab saya sendiri telah melaluinya. The main reason kita susah nak berubah daripada sunnah masyarakat kepada sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ialah diri kita sendiri tak boleh nak terima ataupun suka nak terima, lah takkanlah selama ni aku buat benda yang salah. Sebab tuan-tuan apa-apa, perkara agama ni dia sangat sensitif. Dia macam ni lah, macam orang bagi perumpamaan kan. Kalau kita pergi pejabat, kita pakai baju, katakan collar terkapai sikit. Lalu ada kawan pejabat tegur, bro, kau punya collar baju tu. Oh ya ke? Okey. Terima kasih. Bila orang tegur tu, dia boleh terima. Tapi kawan yang sama tegur, bro, bila kau semayang tadi laju sangatlah, dia kena ada tomak ninah. Susah nak terima. Apa? Kau ni ustaz ke? Sejak bila pula kau tahu benda-benda macam ni? Aku semayang okey je, sejak bila pula tak ada tomak ninah? Yang kau duk perhati aku semayang tu apa pasal? Lain tau. Bila ditegur collar macam ni ke, bila ditegur katakan pakai tie. Tie tu RM1 ke macam mana ke, akan diterima dengan terima kasih. Terima kasih. Okay, katakanlah sebagai contoh. Tapi bila ditegur, engkau semayang tadi aku tengok laju sangatlah macam ayam patuk makan. Habis, engkau ni jadi ustaz ke sana ni ke? Yang kau dah tengok aku semayang ni apa hal? Susah nak terima. Okay, ini teguran biasa, teguran sesama kawan pejabat. Bagaimana pula kalau orang lain pula yang tegur? Kan susah nak terima, dan bukan sekadar semayang laju, bukan sekadar tak ada tomak ninah. Ditegur pula yang amalan selama ni adalah bid'ah. Apa kau nak kata aku ni buat amalan masuk neraka? Kita tak kata kau masuk neraka. Kita kata benda tu bid'ah, arwah. Ayuh kita beralih kepada sunnah Nabi. Jadi susah. Jadi susahnya tu ialah pada diri kita sendiri. Bagaimana kita hendak accept the things that we have been doing all this while is actually not right. It is actually the sunnah of the masyarakat, of the community. And to go to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is like admitting all this while we are doing something wrong. All this while, takkan kau tak tahu kot. Kan, dia susah gitu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya faham apa yang tuan-tuan dan puan-puan alami. Saya juga mengalaminya. Untuk berubah dari fasa kedua, fasa ketiga, saya sendiri mengambil masa yang lama. Zaman muda dulu lah kan. Mengambil masa yang lama. Jadi sekarang ni pun, sebab tu saya terus. Tak habis-habis cerita buat bid'ah kan. Tak, saya terus kan. Sebab dia kena ada terus-terus. Kalau orang-orang ustaz-ustaz yang saya belajar dulu, mereka pun cerita sekali, lepas tu tak cerita dah. Saya akan tetap bersama dengan sunnah masyarakat. Tetapi mereka ni pun non-stop duk cerita. Kan? Jadi saya pun non-stop cerita. Apakah sunnah, apakah bid'ah. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan juga yang berat nak menerima, yang masih berpegang tegas, berpegang kukuh dengan sunnah masyarakat, perlahan-lahan ayuh kita beralih kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sudah masuk budaya mengkaji itu hendaklah sentiasa diteruskan, sebab ilmu pengetahuan ini tidak ada titik noktahnya. Ya, macam itulah saya fasa ketiga, saya mengkaji, kemudian saya menemui pandangan yang menerangkan ada sekelompok, ada sekumpulan generasi salaf yang menghidupkan malam nisfu Syaban. Lalu saya mengkaji betul ke? Ibnu Taimiyah seorang je kot sebut. Tengok-tengok Ibnu Rajab Hanbali pun ada sebut, Imam Al-Qastalani pun sebut, dan mungkin beberapa rujukan lain. Maka okey, in that case boleh, tetapi mereka sendiri berkata menghidupkan malam nisfu Syaban dengan ibadah-ibadah, dengan solat-solat yang sememangnya disyariatkan. Solat-solat yang memang berdasarkan kepada hadis sahih. Ya. Jadi bukannya membuat satu ibadah yang khusus. Okay? Sebab membaca surah Yasin, membaca Al-Quran itu okey, tapi mengkhususkannya kepada surah Yasin, kemudian menyusunnya kepada 3 kali dengan adanya doa-doa tertentu ataupun niat tertentu ketika membaca. Yang itu sudah menjadi sesuatu yang khusus untuk malam nisfu Syaban. Sebab membaca surah Yasin 3 kali dengan niat sekian-sekian ataupun dengan doa selepas setiap kali membaca, doa kali pertama panjang umur, selepas baca surah Yasin kali kedua murah rezeki, selepas tu apa-apa, tidak dilakukan pada mana-mana malam kecuali pada malam nisfu Syaban. Seolah-olah disyariatkan melakukan ibadah tersebut pada malam nisfu Syaban, padahal tidaklah disyariatkan. Okay, di situlah bezanya. Jadi tuan-tuan dan puan, melalui perkongsian pengalaman saya ni, 4 fasa yang saya lalui ni, moga-moga dapat menjadi iktibar kepada tuan-tuan juga. Sebab saya ni dulu pun, kita orang Malaysia kan, memanglah kita mengamalkan apa yang biasa diamalkan di Malaysia. Kan? Jadi nak berubah kepada yang daripada sunnah masyarakat pada sunnah Rasulullah tu saya sendiri dulu
mengambil masa yang lama, ada peperangan dalam diri sendiri. Ish, takkan kot kan. Tapi lama-lama alhamdulillah sekarang kita alhamdulillah sekarang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Baik, itu yang saya nak kongsikan pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.